Jom buka minda ajar. Assalamualaikum dan selamat datang ke saluran ajar pendidikan di luar buku teks. Multiverse atau multimesta. Semua orang tengah cakap pasal benda ni. Termasuklah budak sekolah rendah tengah main Mobile Legends pun diorang boleh borak tanya, betul ke multiverse tu wujud pukul 2 pagi? Pendek ceritanya, ideanya adalah alam semesta yang kita tengah duduk ni dia bukan hanya ada satu saja, tapi dia ada banyak. Dan bukan setakat ada banyak, ada se-infinity alam semesta. Infinity ni adalah watak utama dalam video ni dan kita akan bincang lebih lah pasal perkataan infinity ni. Dan dalam banyak-banyak multiverse yang banyaknya tak terhingga ni, ada banyak juga versi bumi dan maksudnya ada banyak juga versi korang. Ada Haziq versi kaya macam Elon Musk, ada Haziq versi Perdana Menteri Malaysia. Ada Haziq versi kaya macam Elon Musk yang juga Perdana Menteri Malaysia yang menang World Cup dan tengah mengimamkan solat dekat Masjid Mekah. Sebab kebarangkaliannya tak terhingga kan, cuma itulah kebetulan korang berada dalam alam semesta. Yang Haziq yang korang tengah tengok ni adalah Haziq versi bosan macam ni yang buat lawak sendu dalam channel dia dekat 5 tahun. Ooh, self-burn. Those are rare. Punca popularnya teori multiverse ini adalah tak lain, ia dianggap sebagai satu teori saintifik yang diangkat oleh segala macam mak nenek cerita superhero dan science fiction Hollywood. Setiap watak superhero ada punya banyak versi sebab pelukisnya berbeza, jalan cerita berbeza. Satu versi watak ni kuat tak masuk akal dan satu versi yang lain lemah lain macam. Dan sekarang perisanya adalah setiap watak superhero ni dia ada versi-versi yang berbeza bangsa dan juga jantina. Semua versi-versi berbeza pada satu watak superhero ni diorang kata bukan sebab diorang kering idea ke ataupun saja nak buat duit lebih ke, sebab watak ni diorang suka jadi kita kena perah susu dia banyak-banyak. Tak, diorang tak buat sesuka hati, tapi semua versi superhero ni adalah real. Mereka adalah penghuni di alam semesta yang berbeza. Dan kadang-kadang watak superhero versi-versi berbeza ni diorang bertemu sesama sendiri apabila mereka mengembara merentas multiverse dan pawagam pun bertepuk sorak. Hey. Tapi itu cerita fiction lah, yalah popular tu betul lah. Tapi soalannya sekarang ni dalam dunia sebenar kita, realiti sebenar kita ni, ada ke multiverse? Adakah ia betul-betul satu teori saintifik ataupun ia adalah teori yang paling mengarut, paling merepek pernah dihasilkan? Alamak, saya terdampar di angkasa lepas berseorangan. Macam mana ni? Takutnya. Nasib baik ada backpack angkasa lepas Mami Hana. Beg yang sangat comel ini sesuai untuk anak-anak anda yang minat dan suka dengan angkasa lepas serta sains. Bukan tu je, beg ini juga sangat unik dan canggih sebab dia ada sistem realiti buatan yang anda boleh gunakan aplikasi Mami Hana, halakan kamera pada beg dan beg akan mengajar anak-anak anda fakta-fakta menarik tentang angkasa lepas. Coolnya! Jadi apa tunggu lagi? Dapatkan backpack angkasa lepas Mami Hana yang comel ni di pautan yang disediakan. Juga boleh dapatkan space bundle, pencil case, botol air dan lunchbox dari Mami Hana. Antara punca sebab utama kenapa kita tengok dunia science fiction ni diorang sekarang punya excited, punya happy dengan idea multiverse ni adalah sebab tak lain, ia memang ada latar belakang sedikit lah dalam kajian dunia saintifik. Iaitu apabila saintis mengkaji satu dunia yang sangat pelik. Peliknya dunia ni macam alam hantu. Alam hantu? Boleh juga. Logik juga kita cakap macam tu. Alam ni kita senang cakap dia adalah macam alam hantu.
Iaitu dunia yang sangat kecil yang bila kita zoom dengan mikroskop yang paling power pun kita masih tak akan dapat nampak pun alam ini. Iaitu alam kuantum. Dan kalau korang nak nampak pandai kan, korang sebut je perkataan ni, kuantum. Automatik orang nampak IQ korang meningkat. Nasi lemak kuantum. Bayar bil kuantum. Fail at math kuantum. Satu benda yang sangat pelik dengan dunia kuantum ni adalah objek-objek ataupun partikel-partikel yang sangat kecil ni dia tak berperangai macam objek-objek biasa dalam dunia biasa kita ni. Di mana satu partikel dia boleh berada di beberapa tempat pada satu masa serentak. Bila kita tak tengok partikel-partikel ni, kita tak tahu dia ada kat mana. Macam hantu. Macam hantu. Jadi saintis pun buatlah satu awan kemungkinan di mana partikel tu dia boleh ada kat mana-mana je dalam awan kemungkinan ni. Tapi bila kita buat pemerhatian, kita tengok je partikel tu, zap, dia terus duduk diam pada satu tempat. Bila kita tengok je partikel ni, dia akan berhenti jadi awan. Dan sekarang kita tahu kedudukan dia dekat mana. Jangan tanya kenapa, memang pelik. Jadi datanglah satu soalan. Bila kita tengok satu partikel kuantum ni kan, boleh jadi kita akan nampak partikel tu dia berada dekat sini atau dekat sini atau dekat sini sebenarnya. Kemungkinannya sama, tapi bila kita dah buat pemerhatian dan akhirnya kita temui partikel tu dia berhenti dekat satu tempat, apa jadi dengan situasi-situasi yang lain yang kita tak nampak? Dalam penjelasan yang paling biasa yang dipanggil sebagai tafsiran Copenhagen, bila korang tengok je partikel tu, korang sebenarnya korang dah update kebarangkalian partikel tersebut. Sebab sekarang korang dah dapat maklumat baru. Kebarangkalian lain kedudukan partikel tu yang korang tak perhatikan, dia jadi hilang lah. Sebab sekarang korang tahu yang itu semua tak berlaku. Tapi ada tafsiran lain yang dipanggil sebagai many worlds interpretation. Tafsiran ada banyak dunia. Iaitu tafsiran ni kata semua situasi-situasi lain kedudukan-kedudukan partikel ni yang berbeza-beza korang sebenarnya nampak. Tapi dekat dunia lain. Dekat alam semesta yang berbeza. Dalam alam semesta yang kita duduk ni, bila korang tengok satu partikel kuantum tu, korang nampak kedudukan dia dekat situ. Tapi dekat alam semesta lain, korang yang lain, korang tengok partikel yang sama, korang nampak dia di kedudukan yang berbeza. Maksudnya menurut tafsiran ni, setiap kali korang tengok objek-objek kuantum, korang sebenarnya telah mencapahkan, telah mencipta berbilion-bilion alam semesta yang berbeza sebanyak bilangan hasil eksperimen. Tapi dunia ni, kita, korang, alam semesta ni semua diperbuat daripada objek-objek kuantum ni yang sangat-sangat kecil. Atom, neutron, elektron. Jadi setiap kali kita buka je mata tengok alam ni, maksudnya kita menghasilkan seinfinity alam semesta lain. Semua dengan masa depan yang berbeza. Bila korang bawa kereta, lepas tu korang nampak motor dekat depan, ada alam semesta yang korang tak nampak motor tu, lalu korang langgar. Ada alam semesta yang korang dapat elak dan ada alam semesta yang korang bergeser dengan motor tu. Lepas tu korang minta nombor kakak motor tu sebab nak repair. Lepas tu tahu-tahu dah ada dekat atas pelamin. Sama-sama dah. Semua ni mungkin berlaku dalam alam masing-masing. Menurut tafsiran teori many worlds interpretation ni lah. Okey. Tadi kita borak pasal dunia kuantum, dunia atom, partikel yang sangat-sangat kecil kan, dan kita pun tak boleh nak nampak. Tapi sekarang kita bawa kepada objek yang paling besar dalam alam semesta. Iaitu alam semesta ni lah. Hutang PTPTN korang besar juga, tapi alam ni besar lagi. Jadi dalam fizik ni ada beberapa misteri yang merupakan bapa kepada segala misteri. Iaitu macam mana dan kenapa alam semesta kita ni bermula. Dan kenapa alam semesta kita ni dia sangat sekata. Walaupun dia sangat besar, tapi alam semesta kita ni dia sama daripada hujung ke hujung. Dan kenapa alam semesta kita ni dia sangat flat, rata. Ya, betul, rata. Menarik kan? Bumi kita ni dia tak rata, tapi alam semesta kita dia rata. Tulis benda ni, geng-geng Flat Earth.
Bukan tu je, saintis juga dapati alam semesta kita ni dia sangat tersusun rapi. Dia terbina daripada malar yang sangat-sangat tepat. Yang kalau kita ubah sikit je nilai-nilai ni dalam alam semesta kita, alam kita akan hancur dan mungkin tak akan wujud, apatah lagi untuk kita hidup di dalamnya. Macam ada seseorang atau sesuatu yang sangat-sangat bijak dan berkuasa yang setkan alam semesta kita ni dengan setting yang sangat-sangat tepat. Jadi untuk cuba menjawab, selesaikan misteri alam semesta kita ni, saintis pun datangkanlah beberapa model untuk menjelaskan macam mana alam semesta kita ni dia boleh bermula dan berkembang. Antara yang paling popular adalah teori inflasi atau pengembangan. Dalam teori ni, kurang daripada 1 saat setelah Big Bang, alam kita yang asalnya duk rapat-rapat sekecil atom mengembang dengan sangat pantas secara eksponen. Menurut teori ni, alam semesta kita ni dia macam satu buih dan segala macam mak nenek ruang dan masa duduk dekat dalam buih tu. Bukan tu je, ada banyak buih-buih alam semesta yang lain yang dilahirkan oleh Big Bang yang berbeza. Dan makin lama makin banyak Big Bang yang menghasilkan alam semesta yang lain. Maksudnya multiverse ni ada infinity lah. Dalam setiap buih ni, kandungan jirim dekat dalam diorang boleh jadi sama tapi susunannya berbeza. Setiap buih ni juga boleh jadi ada hukum alam yang berbeza antara satu sama lain. Kalau alam kita sekarang ni benda jatuh ke bawah, ada alam semesta yang benda jatuh ke atas kot. Jadi boleh jadi dalam se-infinity alam semesta ni ada alam semesta yang versi korang ada kereta Bugatti Veyron, cicah sambal sambil tengah skydiving. Dan kan tadi kita jelaskan bahawa alam semesta kita ni ada setting yang sangat-sangat tepat yang tak boleh nak dijelaskan oleh saintis-saintis kan. Dengan teori multiverse ni benda tu macam settle. Sebab dia orang kata kalau ada se-infinity alam semesta semua dengan hukum, dengan setting yang masing-masing, jadi boleh ada je satu alam semesta yang kebetulan setting dia sangat-sangat cantik yang boleh lahirkan kita dan kita boleh hidup dekat dalam dia. Settle. Kebetulan. Saintifik settle masalah. Selain daripada asal-usul teori multiverse yang tadi tu, yang popular tu, yang dengar macam saintifik juga, masuk akal jugalah. Boleh lah. Ada teori-teori alternatif lain pasal multiverse ni yang dia tak popular, orang tak ambil serius sangat. Sebab apa? Sebab korang dengar sendiri je lah. Yang pertama, multiverse akibat reverse time effect oleh kewujudan kita. Di mana teori ni kata pada masa depan kita telah berjaya mencipta mesin masa. Jadi bila kita patah balik ke masa belakang dan kita ubah je apa-apa dekat situ, kita bunuh datuk kita sendiri ke apa ke, ia menghasilkan alam semesta baru yang lain jalan ceritanya dengan alam semesta yang kita berasal daripada tadi tu. Ataupun alam semesta kita ni adalah simulasi komputer oleh alien. Alam semesta yang kita tengah duduk ni sekarang boleh jadi menurut teori ni adalah satu simulasi yang dicipta oleh alien dalam superkomputer diorang. Sebab kan superkomputer diorang ni sangat-sangat power, boleh jadi diorang bukan setakat simulasikan satu alam semesta, tapi ada banyak alam semesta lain yang diorang simulasikan. Lepas tu orang dalam alam semesta simulasi tu sendiri diorang cipta lagi alam semesta simulasi, alam semesta dalam alam semesta, macam Matrix dalam Matrix le pula. Tapi tak habis lagi. Maksudnya alien yang cipta alam semesta kita ni boleh jadi diorang pun adalah satu simulasi daripada superkomputer alien lain. Meripik. Mana aku tahu, bukan salah aku bentang je. Atau akhir sekali, teori multiverse of brain yang lain adalah ada teori yang kata alam semesta mini boleh terhasil di dalam lubang hitam. Maka boleh jadi alam semesta kita ni adalah satu projek engineering yang dibuat di dalam lubang hitam. Excuse me, what?
Jadi kita dah berkenalan dengan beberapa cara fikir yang buat orang fikir bahawa alam semesta kita ni ada banyak, ada seinfinity, dan kita sekarang berada antara salah satu daripada seinfinity alam semesta yang ada ni. Jadi sekarang kita nak menilai lah sama ada teori ni boleh pakai ke tak. Masalah pertama, teori ni sendiri adalah pseudosains. Okey, jadi masalah utama yang paling besar dengan teori bahawa ada alam semesta lain selain daripada alam semesta kita ni adalah kita tak boleh nak tengok, tak boleh nak uji, tak boleh nak test alam-alam semesta yang lain ni wujud ke tak. Kita tak dapat nak uji teori ni sebab memang mustahil untuk kita pergi ke sana kalau ada pun. Cahaya yang paling laju dalam alam semesta pun tak akan dapat capai ke sana. Bukan takat nak pergi, nak berinteraksi dengan diorang pun mustahil sebab diorang ada hukum alam yang berbeza kan. Jadi kalau kita pergi sana, kita akan tak tahulah hancur ke apa ke. Masalahnya, kalau kau tak boleh nak tengok, kalau kau tak boleh nak uji, tak boleh nak sahkan teori ni, maksudnya dia automatik bukan teori saintifik lah. Sebab teori sains ni korang kena boleh tengok, uji dan sahkan. Dan macam mana kau nak sahkan ada seinfinity alam semesta yang lain kalau satu yang lain pun kau tak boleh nak sahkan? Satu teori yang tak boleh nak diukur, dilihat, dinilai secara automatiknya menjadikannya bukan satu teori saintifik. Simple. Beza dunia multiverse dengan dunia mimpi korang yang semalam korang kahwin dengan gajah terbang warna pink adalah teori multiverse ni dia ada banyak hiasan perkataan-perkataan saintifik. Persamaannya adalah dua-dua sains tak boleh nak sahkan. Maka teori multiverse ni secara definisinya bukan teori saintifik, tapi pseudosains. Masalah darab dua teori multiverse ni adalah ada paradoks yang tak boleh nak diselesaikan. Kalau ada seinfinity alam semesta dengan seinfinity kemungkinan apa-apa pun mungkin boleh jadi. Jadi ada tak kemungkinan wujudnya alam semesta di mana dalam alam semesta ni konsep multiverse tak wujud? Yelah, sebab kau kata apa-apa pun boleh jadi. Yelah, paradoks lah. Teori multiverse ni juga adalah penjelasan yang paling ekstrim untuk selesaikan satu masalah. Kita sebutkan tadi bahawa saintis diorang tak boleh nak selesaikan kenapa alam semesta kita ni sangat tersusun dan sangat teratur. Jadi teori multiverse ni boleh selesaikan dengan cara mereka kata ada seinfinity alam semesta yang secara kebetulan kita dapat alam semesta yang ada kehidupan. Kalau ada banyak sangat, apa nak kisah kalau ada satu alam semesta yang ada kehidupan macam kita? Masalahnya kalau cara kau selesaikan masalah adalah dengan mencipta seinfinity dunia yang tak boleh tengok, yang tak boleh pergi, yang kau tak tahu wujud ke tak, itu bukan sains, itu hayalan merepek yang kau buat. Kalau kau fail exam, ada beberapa benda yang kau boleh buat. Yang pertama, kau belajar dengan lebih tekun, kau pergi tuition dan kau buat analisis kenapa engkau salah jawapan. Kau tak pergi termenung bayangkan ada seinfinity engkau dalam seinfinity alam semesta lain dan ada versi engkau yang berjaya dalam peperiksaan. Jawapan kenapa alam semesta kita ni begitu tersusun, teratur, senang je, tak payah multiverse pun. Sebab penciptanya yang maha bijaksana yang menciptakannya sedemikian. Jadi sebenarnya kita boleh perasan satu tema utama kenapa teori multiverse ni makin popular. Sebab agama atheism yang tak percaya kepada Tuhan ni makin berkembang dan diorang nak cari alternatif yang boleh menggantikan Tuhan. Cuma masalahnya mereka nak lari daripada agama yang mereka anggap tahyul zaman dulu-dulu. Mereka jatuh ke dalam tahyul yang lagi mega tahyul. Kalau multiverse wujud secara infinity dan ada seinfinity kemungkinan, maka mereka kena percaya ada kemungkinan wujudnya alam semesta yang ada Tuhan ataupun dewa-dewi. Jadi mereka nak tolak Tuhan akhirnya membawa kepada mereka kena terima segala macam agama yang ada. Tapi macam mana pula dengan agama? Ada tak apa-apa kenyataan tentang
multiverse ni. Dalam tradisi agama Islam, menariknya ada satu athar yang disandarkan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, iaitu kepada Ibn Abbas, di mana Ibn Abbas mengatakan bahawa Allah mencipta 7 langit dan 7 bumi. Pada setiap bumi adalah Nabi seperti Nabi kamu, dan Adam seperti Adam kamu, dan Nuh seperti Nuh kamu, dan Ibrahim seperti Ibrahim kamu, dan Isa seperti Isa kamu. Saya bukan ahli hadis dan bukan daripada kalangan mufassirin, jadi memang ini bukan bidang saya lah. Tapi setakat yang saya baca, nampaknya status hadis ni dia ada perbincangan yang sangat panjang dan menarik. Ada ulama yang menolaknya sebab mengatakan ia tak sahih, tapi tak sikit juga ulama yang menerima dan mensahihkannya. Dan saya tak nak kembangkan apa-apa pasal athar ni, saya cuma nak persembahkan saja. Jika ia sahih, maka kita kena terimanya seadanya tanpa ada pendetailan dan perincian lanjut lah. Cumanya menurut ulama Islam, alam semesta kita ni tak kisahlah walau ada berapa banyak pun, kita boleh buat kesimpulan walaupun ada se-infinity alam semesta ke apa, kita boleh letak semuanya dalam satu set, iaitu set benda-benda yang tak boleh wujud dan tak boleh hidup berdiri secara sendiri. Setiap alam semesta ni bergantung kepada sesuatu yang lain untuk dijana, untuk dilahirkan. Tak kisahlah bertrilion-trilion Big Bang ke, eternal inflation ke, quantum fluctuation ke. Alam-alam semesta ni bergantung kepada sesuatu yang lain untuk wujud. Dan dalam semesta ni, diorang tak wajib wujud. Mereka boleh jadi wujud, mereka boleh jadi tak wujud. Dan mereka ni tak sentiasa wujud. Makanya set se-infinity alam semesta multiverse ini masih memerlukan kepada sesuatu di luar daripada mereka, dan sesuatu itu tidak bergantung kepada segala sesuatu. Sesuatu itu juga wajib wujud, iaitu menurut definisinya adalah Tuhan. Pandai. Jadi itulah sedikit sebanyak penerokaan kita kepada persoalan ni, betul ke multiverse ni wujud. Jadi sebenarnya ada satu debat yang sangat-sangat menarik lah yang saya syorkan untuk anda tengok kalau anda minat dengan topik ni, antara Sabine Hosselfender, Roger Penrose dan juga Mikio Kaku, di mana dalam debat ni, spoiler, teori multiverse ni memang kena pijak dan kena bully dengan teruk lah. Tapi apapun, apa korang fikir pasal topik ni? Tulis dalam bahagian komen yang best, kita akan pin. Dan kalau anda menyokong dan kalau anda suka dengan video-video ajar, sudilah untuk like, share dan subscribe. Dan lebih lagi, mungkin kalau anda lebih ingin menyokong, sudilah untuk tekan butang join ataupun support. Sangat-sangat membantu. Kita jumpa lagi dalam video ajar yang akan datang. Assalamualaikum.